Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian projek penanaman nanas MD2 di Gedung Pengeluaran Makanan Terengganu sempena Tahun Pertanian Terengganu 2021 pada hari ini. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa tahun 2021 merupakan Tahun Pertanian Negeri Terengganu. Dan kita lihat pengisytiharan ini telah mewujudkan pelbagai impak yang besar terhadap sektor pertanian, terutama dalam pelaksanaan program dan projek-projek pertanian, perikanan dan penternakan yang telah disenaraikan dan dijelaskan dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Esko sebentar tadi. Di peringkat kerajaan negeri, kita telah membangunkan Plan Strategik Pertanian Negeri Terengganu 2019-2023 dengan pelbagai inisiatif. Antaranya ialah fokus kepada penggunaan tanah terbiar untuk dimanfaatkan secara maksimum bagi menjamin kecukupan bekalan makanan, seterusnya meningkatkan ekonomi rakyat. Data daripada Jabatan Pertanian menunjukkan negeri Terengganu mempunyai seluas 8,000 hektar tanah terbiar yang berpotensi untuk dimajukan. Banyak negeri di Malaysia ini sudah tidak ada tanah-tanah kosong, terutama di negeri-negeri maju di sebelah mata barat. Kita di negeri Terengganu ini banyak lagi tanah terbiar yang wajar dimanfaatkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada bulan Jun 2021, Kerajaan Negeri Terengganu telah mengisytiharkan daerah Setiu sebagai Gedung Pengeluaran Makanan Terengganu, sekaligus menjadi salah satu pemangkin kepada ekonomi negeri ini. Setiu dipilih sebagai Gedung Pengeluaran Makanan Negeri Terengganu kerana beberapa faktor. Antaranya ialah kerana daerah ini mempunyai kira-kira 1,214 hektar tanah terbiar yang tidak diusahakan dan berpotensi untuk diusahakan oleh rakyat tempatan dan menjadi daya tarikan kepada syarikat luar dalam membuat pelaburan menerusi sektor pertanian di negeri Terengganu. Bagi membangunkan ekonomi di daerah Setiu ini, antara prasyarat yang penting adalah jalinan pengangkutan yang menyeluruh. InsyaAllah dari segi mana-mana jalan yang di bawah tanggungjawab negeri, kerajaan negeri akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya. Dan kita percaya bahawa dengan wujudnya ECRL nanti dan wujudnya LPT3, yang masing-masing di antara kita mungkin tertanya-tanya bagaimanakah kedudukan LPT3 yang akan menyambungkan daripada Gemuruh sampai ke Kelantan. Tidak dapat tidak kena lalu kod Setiu. Dia tak boleh daripada Gemuruh tu lopak. Tak boleh lalu kod Setiu, tak boleh, dia kena lalu kod Setiu. Bila lalu kod Setiu, tentulah akan ada kawasan-kawasan yang akan jadi exit, yang tubik. Kita tubik daripada di mana di Setiu ni, yang akan menjadi pemangkin kepada ekonomi di Setiu ini. Sebagaimana yang telah kita dimaklumkan oleh Kerajaan Pusat, bahawa proses LPT3 sekarang ini di peringkat kajian akhir yang akan dibentangkan kepada pihak yang berkenaan pada suku pertama tahun depan. Tahun depan pun sebulan lagi dah. Suku pertama, bulan 1, bulan 2, bulan 3, insya-Allah akan dibentangkan dari segi jajarannya, dari segi kedudukan kajian-kajian, pelbagai kajian yang telah dijalankan, dan akan dibuat keputusan tentang jajaran dan di mana exit dan sebagainya sebelum dibuat keputusan oleh pihak Kerajaan Pusat tentang kaedah pelaksanaan LPT3. Yang saya percaya, saya juga dimaklumkan oleh pihak di Kementerian Keuangan dan oleh Menteri Keuangan sendiri bahawa Kerajaan Pusat mengakui pentingnya LPT3 sebagai pemangkin ekonomi Pantai Timur, bukan daerah Setiu saja. Dan mungkin dari segi sekiranya Kerajaan Pusat tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk projek LPT3,
mereka akan membuka ruang kepada pelaburan daripada pihak swasta secara private partnership. Jadi kita tunggulah dalam waktu yang terdekat ini keputusan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan persekutuan. Projek kita pada hari ini adalah projek penanaman nanas MD2. MD ni ramai duk tanya apa dia kak. Saya pun mula-mula duk tanya juga MD ni apa dia kak, MD ni. Tak boleh kau bubuh nama lagu lain. MD ni adalah nama seorang wanita, orang puan ni, iaitu isteri kepada pengurus besar syarikat Del Monte Hawaii. Kerana apa? Kerana benih ini mula dikeluarkan oleh Pineapple Research Institute di Hawaii pada tahun 1951, dan di Hawaii pada waktu itu ditanam mula-mula oleh Del Monte, sebuah syarikat. Mungkin tuan-tuan kalau tengok ada tomato Del Monte itu, syarikat ini menanam mula-mula sebagai suatu pilotnya ialah di Hawaii pada tahun 1951. Pengurus bagi syarikat Del Monte itu bini dia, isteri dia nama Dili Milad. Millie Dillard nama. Millie Dillard. MD. Itu jadi nama MD dan ditanam secara meluas pada tahun 1980-an di Costa Rica. Kalau nama pengurus tu macam orang setiu, mungkin dia tak jadi MD Millie Dillard lah. Dia jadi Semek Yusof ke, Semek Mamak ke, Gayah ke, begitu. Jadi itulah nak royaknya. Di mana keluasan di sini pada waktu ini adalah 350 ekar dengan penanaman sedia ada seluas 164 ekar. Projek ini sebagaimana yang kita dimaklumkan tadi adalah usaha sama di antara TADC, Pejabat Daerah Setiu dan syarikat pelabur iaitu Ras Tanura sedang berhad dengan pelaburan sebanyak 10 juta. Kita ucapkan terima kasih kepada syarikat Ras Tanura kerana telah berani sama-sama melibatkan diri bersama dengan kerajaan. Melalui projek ini juga satu program usahawan tani akan dibangunkan melibatkan penyertaan usahawan nanas dari kalangan penduduk daerah setiu yang berumur 18 hingga 50 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan penawaran pendapatan sebanyak 5,000-6,000 sebulan insya-Allah. Usahawan nanas MD2 yang menyertai program ini selama 3 tahun dengan jayanya bakal memperolehi manfaat berikut, iaitu yang pertama, sejumlah 2 ekar tanah untuk diusahakan, jaminan hasil yang akan dibeli oleh pihak TADC dan Ras Tanura, ketiga, khidmat nasihat dan tunjuk ajar, keempat, bantuan mudah untuk pinjaman. Justru saya menyeru kepada semua rakyat negeri Terengganu, khususnya rakyat di daerah setiu untuk merebut peluang keemasan ini. Dan kita juga amat berharap lebih banyak pihak akan melibatkan diri dalam bidang penanaman nanas, khususnya jenis MD2 yang masih kurang penghasilannya, sedangkan permintaan di pasaran adalah amat tinggi. Satu lagi projek besar yang kita rancangkan untuk negeri Terengganu yang Muhammad Esko tak sebut lagi tadi, mungkin tak berani nak sebut sebab duduk atas kertas lagi, tapi insya-Allah kita sebut dululah sementara kunjungan saya ke daerah setiu pada hari ini, ialah yang disebut sebagai Terengganu Dairy Valley atau Lembah Tonosu Terengganu, juga di daerah setiu, yang merupakan salah satu projek swasta tetapi diusahakan oleh kerajaan negeri bersama dengan agensi kerajaan pusat iaitu ECERDC. Kita telah menjalankan pelbagai perbincangan terutama untuk menentukan di mana tempat yang sesuai. Contoh yang sudah ada sekarang ini, Lembah Tonosu ini ialah di Muazzam, Pahang, dan sedang dalam proses pembinaan adalah di Jemaluang, Mersing, Johor. Dan insya-Allah kita di Terengganu di setiu. Sudah berjaya dah satu model di Muazzam, dalam prosesnya satu lagi di Jemaluang, dan insya-Allah di setiu. Mungkin ada kata, banyak sangat teh. Dah semua di sebelah timur Malaysia, Semenanjung. Di Mersing,
di Muazzam pun lebih kurang macam kedudukan macam Setiu inilah. Tetapi fakta yang telah dibawa oleh pihak yang berkenaan bahawa tak cukup juga sebenarnya. Walaupun pengeluaran di Muazzam dan Jemal Luang di Mersing dan di sini nanti pun tidak mencukupi untuk cover keperluan tenusu di Malaysia ini. Jadi insya-Allah itu sedang kita usahakan di peringkat akhir sekarang ini, penentuan kawasan yang sesuai. Dan sedikit duka cita sebenarnya ada. Kita minta peruntukan daripada kerajaan pusat dalam RMK ke-12 untuk pembinaan infrastruktur bagi menyediakan tempat bagi Terengganu Dairy Valley ini atau Lembah Tenusu Terengganu. Baru ni pembentangan bajet dan RMK ke-12 tak ada masuk dalam senarai. Tetapi dan rolling plan pun tak ada juga. Di peringkat kerajaan pusat, Kementerian Keuangan tak ada juga. EPU tak ada menyeraikan dalam rolling plan kedua. Kita telah bincang dengan ECRDC untuk memasukkan perancangan ini, infrastruktur bagi penyediaan Terengganu Dairy Valley ini dalam rolling plan ketiga. Sedang dihantar permohonan itu dan kita minta juga selain daripada kerajaan negeri, saya sendiri berjumpa dengan menteri-menteri yang berkenaan. Ahli Parlimen Setiu boleh memainkan peranan untuk bertemu dengan Menteri Hak Ekonomi, lobby-lobbylah juga supaya sama-sama kita dapat peruntukan rolling plan ketiga untuk menyediakan infrastruktur bagi projek Terengganu Dairy Valley. Tak banyak mana pun dia punya kos yang dijangkakan iaitu 70 juta saja sebagai penyediaan tapak dan ruang-ruang yang sesuai. InsyaAllah ianya boleh masuk dalam kategori rolling plan di peringkat kerajaan pusat, di peringkat Kementerian Keuangan. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan tahniah dan syabas kepada pihak yang, semua pihak, pada pihak di agensi di Jabatan Pertanian dan terutama kepada syarikat Rastanura dalam menjayakan projek ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan projek penanaman nanas MD2 di Gedung Pengeluaran Makanan Terengganu sempena Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.